karbohidrat, betul. Right? So sebab itulah kita ada tisu ini. So macam mana? Kalau mak tanya, habis tu macam mana ya? Okey, macam mana saya nak buat? Anak saya ni tak makan sayur lah, anak saya ni batuk lah, anak saya ni gemuk lah. Anak saya ni tak cukup ni, zat ni dia tak suka makan lah, tak nak makan sayur, tak nak itu ini dia, bla 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 bla, banyak soalan ni kan. Okey, so macam mana cara nak mengatasi? Okey, so saya tak nak you all terus menjual, saya tak nak you all terus bawa produk, tapi apa yang you all boleh share. Okey, sebenarnya kita terus kepada amalan pemakanan yang seimbang. Okey, so anak kita ni kena makan seimbang, dia kena makan sayur, dia kena makan, kena makan pertama sekali adalah sumber apa? Karbohidrat. Okey, karbohidrat daripada apa? Nasi, roti, mi, bla 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 lah, ceritalah semua tenaga utama untuk tubuh. So contohnya daripada nasi kita, daripada mi kita, roti kita kan, ubi. Tapi anak sekarang mana nak makan ubi? Ada tak anak makan ubi kayu? Keledek, ada tak? Tapi kalau masih kecil, you all boleh buat puri labu. Itu adalah sumber karbo juga labu. Tu bukan sayur tu karbohidrat. Dengan you all pun makan banyak-banyak labu, berat tak turun-turun. Sebab tu adalah sumber karbohidrat. Suka sangat ubi sirih gula merah. Ubi tu dah okey, tapi gula merah tu cikgu. Ubi olah jadi kuih. Kalau ubi olah jadi kuih, lepas tu goreng salut dengan tepung gula banyak-banyak, dah tak adalah dia punya nutrien. Okey, macam apa keledek. Keledek tu dah bagus, tapi dah disira, letak gula banyak-banyak, gula Melaka lah, apalah, dah jadi tak sihat. Itu orang kita ni sangat kreatif. Right? Puri labu pun sedap. So itu adalah makanan anak-anak lah. Okay, so ada sumber tenaga utama. So ini memang dia kena ambil lah, sebab kalau dia tak ambil nanti dia kekurangan energi kan, kekurangan tenaga. Okay, yang kedua apa dia? Protein. Seperti saya cakap, kena ubah kepada gula sihat. Puan Nolida, yang penting kurangkan penggunaan gula. Okay, gula sihat, gula tak ada yang sihat. Makanan ni dia tak ada yang sihat, tak ada yang tak sihat. Yang tak sihat adalah kita yang makan tak ikut dia punya aturan. Okay. Semua makanan bagus, KFC pun okey, McDonald okey. Kalau kita bagi dekat kanak-kanak yang ada masalah kebuluran kan, so itu membekalkan nutrien yang tinggi. Tapi kalau kita makan hari-hari, dia tak jadi sihat. So actually all the food is good, kan? Cuma kita kena ajar amalan dia macam mana. Itu je. Okey, protein ni apa kan? Ceritalah. Okey, protein ada tak anak makan ni? Tahu tak protein? Kita cerita sikitlah sebab kita kan nak jadi consultant, kita nak bantu dia. Kita ceritalah ini kepentingan dia, kena makan ni. Tapi sebenarnya kita dah tahu dah masalah ibu. Apa masalah ibu tadi? Apa masalah ibu dekat awal tadi? Yang you all cerita. Apa masalah ibu yang dekat awal tadi yang you all cerita? Masalah pemakanan anak. Tak nak makan sayur, kita dah tahu dah, tapi kita tak adalah, kita nak bagi ilmu kan, so we have to be genuine lah bila kita bagi ilmu, kita cerita. So dia kena ambil makan ni, okey kita ceritalah tentang protein. Protein ni apa? Protein ni adalah daripada sumber-sumber haiwan dan juga tumbuhan. Okey, ada juga protein daripada tumbuhan, contohnya soya, okey daripada tahu, tempe, kacang soya kan. So protein daripada haiwan ni kita ada ayam, ikan. Saya rasa anak paling suka ayam, ikan. Ada tak yang makan ikan kat sini? Ada tak anak makan ikan? Masa anak-anak bermula 6 bulan semua jenis puri, buah, sayur, betul. Tapi makin besar makin menolak. Okey, tak apa. Kita ada cara dia. Okey, ada anak nombor 2. Okey. So dia anak-anak saya suka makan ikan. Alhamdulillah. Sebab anak saya memang tak sukalah makan ikan. Lalunya nak ayam aja. Anak tak suka ayam, suka ikan. Terbalik pula ni. Ni puan Tun Munira ni. Hebat tu. Okey. Sebab protein dia ada banyak lah. Okey. Tapi ada juga anak yang tak suka seafood kan. So tak kisah, janji dia ada sumber protein. So sumber protein tu kita faham lah apa dia. Kalau dia ayam goreng ambil kulit je,
kulit ayam tu banyak lemak. So itu kita kena pelan-pelan lah ajar dia, bagi dia okey. So apakah kepentingan protein ni? Membina struktur sel dalam badan, untuk bina otot, baiki tisu kita yang rosak, bina enzim, bertindak sebagai molekul pengangkut hemoglobin. So kalau kita tengok anak pucat, dia kan mungkin dia ada masalah anemia. Okey, masalah kekurangan hemoglobin. Okey, so salah satu daripadanya sebab dia tak cukup makan makanan yang ada kandungan protein. Alright. Okey, yang ketiga apa dia? Lemak. Jangan kata lemak tak bagus Lemak ni penting especially untuk anak-anak yang sedang membesar. Siapa kat sini anak dia tak bagi telur kuning? Siapa? Ada tak? Kalau anak ada makan telur putih je, tak boleh telur kuning kolesterol. Jangan sebab telur kuning tu adalah mengandungi complete nutrient. Okey, dia ada kandungan nutrien yang lengkap. Okey, so kalau ambil telur, dia sendiri tak nak telur kuning, buat je telur dadar. Confirm dia orang makan. Telur sepapan 2 minggu. Sepapan 2 minggu, saya sepapan 3-4 hari je. Ya Allah, anak saya semua lelaki memang suka makan telur. Telur dadar je. Sebab telur kuning tu adalah complete nutrient. Dia ada kandungan pemakanan yang sangat lengkap, especially untuk dia punya minda. Okey. So tak ada masalah, tak ada isu kolesterol. Tak ada isu kolesterol. Kolesterol ni sebabnya gula je. Gula dengan refined karbo. Dia bukan sebab makanan yang tinggi kolesterol. Okey. Kita tak makan telur kuning tapi air manis hentam. Sama je. Right? Okey, anak tak nak telur kuning. Dia memang tak berapa. So bagi goreng je, buat telur dadar, sebab itu adalah kandungan nutrien yang tinggi tau, telur kuning. So lemak ni sangat penting, especially lemak A, D, E, K, sebab ini adalah untuk melindungi organ-organ dalaman kita. So tak boleh lah bagi anak kukus-kukus, rebus-rebus je. Tak boleh, sebab kita pun perlukan lemak. Lemak diperlukan dalam kuantiti yang agak banyak dalam kita punya pemakanan. Kat mana nak dapat lemak-lemak yang bagus ni? Daripada kita punya santan. Kalau guna minyak, kita boleh tukar kepada minyak yang lebih bagus lah, right? Contohnya minyak kelapa ke, So itu adalah tentang lemak. Jadi pemakanan anak ni mesti kena merangkumi karbohidrat, protein, lemak. Saya rasa yang ini tak ada isu. Bila bab ini yang ada isu kan? Tadi. So anak saya tak nak makan sayur. Payahnya nak makan sayur. Sebenarnya inilah yang membekalkan antioksidan. Membekalkan pelbagai vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Dan ianya juga adalah kaya dengan serat. Alright, so kalau ada anak yang sembelit, tak ada makan susah nak buang air. So sebab isu ini, kekurangan sayur. Tapi ini memang bukan anak je, orang dewasa pun saya dah cakap tadi. Dan ini adalah isu kita. Ini adalah kita bukan nak bagi tahu, kita bukan nak menakutkan mak kita tak menakutkan mak, tapi kita nak bagi ilmu. Sebab saya nak semua ni memperkenalkan produk dengan berilmu. Saya tak suka kalau pergi cerita pasal benda merapu-meraban, so nanti kita nampak macam sangatlah tak berilmu kan. So bila kita nak cerita something tu, biar kita ada ilmu dia. So ini adalah ilmu yang you all kena ada. Pertama saya dah terangkan apa masalah kita. Yang kedua, kenapa masalah ni wujud. Yang ketiga, macam mana kita nak bantu ibu mengatasi masalah ini. So anak saya, alhamdulillah sebelum ini saya memang bagi madu sebab anak saya memang membesar dengan madu. Lepas tu Coach Raihan, mana Coach Raihan? Dia pun tepek lah info lah dekat saya punya Facebook. Mana dia Coach Raihan? Dia pun tunjuklah gambar produk Kasih Gold tu. Saya pun apa ni saya pun teringat saya pun macam terfikirlah, start daripada hari tu kan dia fikir apa benda yang Coach Raihan tubuh ni. So you all boleh buat benda yang sama macam Coach Raihan buat.
Saya cuma share anak saya setiap pagi mesti kena ambil madu sebelum dia orang pergi sekolah. Okey, sebab apa? Saya tak nak hantar anak saya pergi berperang kosong. Anak dia orang pergi berperang kan dekat sekolah. Berperang nak ilmu, nak dapat ilmu, nak semua masuk dalam kepala otak dia. Tapi kita hantar dia dengan kosong perut. Tak ada apa bantuan untuk dia kan. Lepas tu kita nak harap anak kita bawa 7A, 10A. Okey, jadi memang daripada dulu saya bagi anak saya madu. Paling-paling pun saya bagi air madu je. Madu, lemon, madu ke apa benda. Jadi campur dengan madu. Jadi datanglah Coach Raihan ni. Dia pun tunjuklah kasih go. Oh anak dia bukan setakat minum madu. Dia minum ni. Bla, bla, bla. Saya ni kan. Itu nak jual produk tu. Okay. Biasalah. Semua mak akan fikir macam tu kan. Tapi saya ambil dari sudut positif. Okey, apa benda ni? Mungkin saya nak tahu kot, saya nak tengoklah kot. Kot apa ni bagus ke? Sebab saya ni seorang yang sangat prihatin. Saya akan baca label, saya pastikan dia punya source tu betul, baru saya akan bertanya. Jadi saya sebelum ni tak pernah terfikir, tak pernah tahulah. Dah tengok macam tu je lah. Pernahlah nampak kan produk Kasih Go ni dekat kedai-kedai kan, tapi saya tak tengok. Okey. Betul tu Cik Fairuzan. Nak anak pandai tapi tak sediakan peralatan perlu. Kita hantar anak kita pergi medan perang tak ada senjata. Macam mana dia nak berperang? Okey, apa maksud antioksidan? Okey, sekejap saya terangkan. Saya habis cerita dulu saya cerita dulu. Lepas tu saya dah terfikir apa benda Kasih Go ni, apalah Kasih Go. Dah saya dah tak sabar kan. Saya tanya Coach Raihan, mula saya tanya pasal gamat. Lepas tu saya tanya, ni, dia pun tunjuklah dekat saya. Saya nak tengok, pertama kali saya nak tengok apa kandungan dia, apa ramuan dia. Itu saya lah. Sebab saya susah nak percaya apa orang cakap, tapi saya akan tengok label dia. Sebab label tu boleh dipercayai kan. Okey. Lepas tu kat saya pun cakap, bagusnya produk ni. Bukan dia ada madu, dia ada kurma. Ya Allah, macam-macam produk, macam-macam ada dalam tu. Saya kata, ini lagi bagus daripada saya bagi anak saya madu je. Saya cakap macam tu lah. Dan terus saya call Coach Raihan dan saya beli semua yang ada range tu. Orange lah, apalah, itulah. Nah ni anak saya tinggal semua tu, yang lain semua saya dah bagi anak kawan-kawan saya. Saya punyalah, saya excited sebab seorang ibu kan. Saya tahu, bagusnya benda ni. Kawan saya datang, anakku makan tidak. Okey, nah kau ambil lah, kau try dulu. Betapalah saya ni sangat excited sebab apa? Sebab saya tahu anak saya selama ni tak ada isu sayur pun. Dia orang makan sayur, Alhamdulillah. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya masih lagi rasa tak cukup pemakanan anak saya. Sampai suami saya kata, buat apa lagi? Kan anak awak semua okey makan sayur. Memanglah dia orang mungkin makan sayur, tapi saya tak nak, saya nak top up juga. So perkataan yang saya guna adalah top up nutrien. Jadi setiap hari saya akan bagi dia untuk dia top up nutrien dia. Walaupun saya tahu dia dah makan okey, makan sayur hari-hari, memang saya masak sayur. Anak saya sebelum makan dia kena QC dulu, tunjuk pinggan. Dekat mama dia, okey sayur dah cukup, okey makan. Right? So maknanya walaupun kita dah jaga pemakanan anak, sebab kita tak pasti dia punya apa, sebab sayur ni dia banyak loss of nutrient semasa kita masak, semasa kita potong kan, banyak dia punya loss of nutrient, kehilangan nutrient dia. Jadi kelompongan nutrisi. Okey, bagusnya ayat Cik Ayu ni. Okey. Yes, kita nak top up nutrien dia setiap hari supaya dia dapat kesemua nutrien yang dia perlukan. Okey, sebagai seorang ibu, kita mesti risau pemakanan anak kita. Okey, kita kena risau. Ini yang kita nak kena wujudkan dalam semua ibu, right? Risau tentang pemakanan anak, right? Okey. Jadi saya pun belilah Kasih Go semua range saya beli dan saya bagi dekat anak saya. Alhamdulillah ni sekarang setiap malam nak tidur, adik dah ambil dah, adik dah makan dah. Okey. So itu saya lah, which is you all boleh share. Okay, you all boleh share dengan ibu-ibu. Alright. Saya duduk cerita benda merabang pergi nilai ke apa tu tak payah. You all ceritalah benda ni. Alright. So tak payah duduk cerita benda merapu-rapu lagi. Sebab ini adalah ilmu. Saya rasa hari ni you all dah dapat banyak poin yang you all boleh buat konten. Right. Dekat TikTok, IG kan. So at least orang belajar something daripada kita lah. Okey, so saya terangkan apakah antioksidan. Okey, dalam badan kita ni ada free radical ataupun kita namakan radikal bebas. Kat mana kita dapat radikal bebas ni?
Okay, radikal bebas ni dia adalah molekul yang boleh merosakkan kita punya DNA. Alright. Dia boleh merosakkan sel-sel kita. Dia ni adalah molekul bebas. Daripada mana datangnya ni? Pertama daripada pemakanan kita. Kalau kita makan banyak makanan yang berlemak, okay, so dia akan menghasilkan lipase, all those things lah. Okay, dia akan menghasilkan juga radikal bebas ni. Yang kedua, daripada minuman kita, iaitu air lah yang tercemar dan sebagainya. Yang ketiga, daripada udara kita. Yang kita memang tidak boleh, kita memang tak boleh lari. Alright, udara kita, daripada sabun-sabun, pencuci baju, peralatan rumah kita, alat makeup kita, semua ni mengandungi bahan kimia yang menghasilkan radikal bebas. Okey, masuk ke dalam badan kita. Jadi macam mana kita nak mengurangkan, dia tak boleh lawan mengurangkan radikal bebas ini adalah melalui pengambilan makanan yang kaya dengan antioksidan. Alright, so antioksidan ni dia boleh mengurangkan kesan radikal bebas ini. Okey, antioksidan ni adalah banyak. Contohnya vitamin A, vitamin C, vitamin E. So ACE itu pun antioksidan. Lepas tu dia ada nutrien lah, selenium, manganese, magnesium, ni semua adalah antioksidan. So maknanya di dalam sayur ni dia ada banyak antioksidan. Okey, so kalau anak kita tak makan sayur, tak ada ambil makanan yang mengandungi antioksidan ini, maka dia lebih terdedahlah kepada penyakit. Right? Sebab antioksidan ni dia akan menyebabkan kerosakan sel. So kalau orang nak awet muda, silalah makan banyak makanan antioksidan. Sebab penuaan berlaku apabila berlakunya kerosakan sel. Right? So you boleh jual juga ni adinda kasih tu, kaya dengan antioksidan untuk awet muda. Kan? Okey. So kalau cerita buat awet muda je, semua orang suka kan? Nampak jelita macam Puan Hasnizah. Nampak jelita je kan? Nampak muda je. Okey. Banyak makan gamat, makan kasih. Alright. Okey. So itu adalah antioksidan lah. Alright. So sekarang ni you ada tahu dah apa nak buat? Dah tahu dah apa nak buat? Okey. So satu lagi dalam buah-buahan. Okey. So anak suka makan buah. Okey. Okey, buah kaya dengan vitamin. Okey, so kita kena pembagikan. Ni tak ada masalah. Okey. Saya rasa anak memang tak ada isu lah makan buah. Makan sayur je yang masalah. Okey, so cabar